Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Wathalithu minal furud, yang ketiga daripada fardu wuduk, iaitulah rukun wuduk yang ketiga, waslu jami'il yadaini, membasuh keseluruhan dua tangan, min kaffaihi, daripada pergelangan tangan, tapak tangan, wa dhira'aihi, dan hastanya. Hasta tu di sinilah, hasta ni, hasta ila ai ma'a, ila hingga, tapi dia bererti beserta al-mirfaqaini, dua siku au qadrihima in fuqida, atau pada kadar siku jika kedua-dua siku tu hilang disebabkan oleh cacat atau terpotong. Lima rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasar kepada dalil hadis riwayat oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda'a bi faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu'. Yang mafhumnya bahawa baginda telah berwuduk, maka baginda telah membasuh muka baginda yang mulia dan meratakan air wuduk. Air fa asbagha al-wudu', iaitu air wuduk. Al-wudu', meratakan air wuduk tadi. Thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adud. Kemudian Nabi telah membasuh tangannya yang kanan sehingga ashra'a, meliputi pada siku. Thumma al-yusra, kemudian baginda telah membasuh tangan kiri hatta ashra'a fi al-adud, sehingga meliputi pada siku baginda ila akhir hadis. Walil ijma', dan berdasarkan kepada ijma' ulama yang mengatakan hukum basuh tangan tu wajib. Wali qawlihi ta'ala, dan berdasar kepada dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kamu itu ilal marafiq, sehingga ataupun berserta dengan siku. Wa ilal marafiq, ila di situ bermakna ma'a, bererti berserta, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong aku berserta dengan Allah, iaitulah menjadi penolong aku berserta Allah bagi membantu agama Allah, ai ma Allah, berserta dengan Allah. Wa qaluhu ta'ala, dalam ayat yang lain firman Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kepada kamu kekuatan berserta dengan kekuatan kamu. Allah akan menjadi penolong lah kepada kamu jika kamu menolong agamanya. Fa in quti'a ba'du ma yajibu ghaslahu minal yadain wajaba ghasla ma baqiya minhu. Bila terpotong apa yang wajib dibasuh daripada tangan, maka wajib basuh apa yang tinggal, baki yang tinggal daripada tangan itu. Jadi kalau terpotong pada hasta tu, basuhlah daripada hasta hingga ke siku. Potong pada pergelangan tangan, maka basuhlah pada hasta hingga ke siku. Jadi apa yang baki itu yang wajib basuh. Lianna al-maisur la yasqutu bil ma'sur, kerana lianna al-maisur, apa yang mudah, baki yang tinggal sedikit itu, apa yang sedikit, baki yang sedikit tu tidak akan gugur bil ma'sur, dengan sebab kesusahan yang kita alami. Jadi kesusahan yang dialami itu tidak menggugurkan kewajipan membasuh apa yang baki. Ada sedikit, ada seconet lah, basuh.
Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasar kepada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku telah perintahkan kepada kamu suatu perkara, fa'tu minhu, maka cubalah datangkannya, cubalah laksanakannya, mastata'tum, semampu kamu, cuba laksanakannya semampu kamu. Au quti'a min mirfaqaihi, kalau terpotong tepat pada siku, bi an salla azmal dhira', iaitu terputuslah tulang hasta tadi tu, wa baqiya azuman al musammayan bi ra'sil adud, yang tinggal hanyalah dua tulang yang dinamakan sebagai kepala siku, iaitulah sendi yang macam penumbuk tu, sendi yang menyambungkan antara hasta dan siku, hasta dan lengan. Jadi yang penyambung antara hasta dan lengan tu, itu dinamakan siku. Jadi tulang penyambung tu dinamakan kepala siku. Jadi itu tinggal, manakala tulang pada hasta dah hilang, dah tercabut. Fayajibu ghasla ra'si azmil adud, wajib basuh kepala tulang lengan, kepala tulang lengan. Li'annahu min al-mirfaq, sebab kepala tulang lengan tadi tu ialah sebahagian daripada siku, itu wajib basuh. Au quti'a min fawqil mirfaq, kalau terpotong tu di bahagian lengan pula, di bahagian atas siku, atas siku, itulah terpotong pada lengan. Nudiba ghasla baqi al-adud, maka sunat saja hukumnya membasuh baki lengan tadi tu, sebab kama law kana salimul yad, seperti mana kalau tangan tu sempurna, maka sunat basuh tangan tadi tu sehingga ke bahu, lengan-lengan sekali basuh. Itu sunat saja hukum basuh pada lengan. Kalau tangan dah tak ada, yang ada lengan saja ataupun setengah lengan saja, maka basuh bahagian lengan yang tinggal tu tadi tu sunat, tidak wajib basuh, sebab tangan yang wajib basuh tu dah tak ada. Wallahu ta'ala intaha di situ. Warabi'u minal furud, fardu yang keempat, fardu wudu yang keempat. Yang keempat daripada fardu wudu, iaitu rukun wudu yang keempat, mashu ba'di ra'si, menyapu sebahagian kepala. Bima yusamma mashan, dengan apa yang disebut sebagai sapu. Asalkan sapu. Walau li ba'di basyarati ra'sihi, walaupun pada sebahagian kulit kepala sahaja, atau ba'di sya'rihi, atau pada sebahagian rambutnya sahaja, walau wahidah, sekalipun hanya sehelai rambut, atau ba'diha fi haddi ra'si, pada selai rambut atau pada setengah helai rambut, selai setengah dia, sapu setengah je, dengan syarat fi haddi ra'si, rambut tu mesti pada had sepadan kepala. Bi'an la yakhruju bil maddi anhu, iaitulah di mana kalau di mad, ditarik, dipanjangkan rambut tu tadi tu, bahagian yang disapu tu tidak keluar daripada la yakhruju anhu, sepadan kepala. Kalau ditarik panjang, bi'an la yakhruju bil maddi anhu min jihati nuzulihi, pada arah kalau dia dijuntaikan ke bawah, ditarik daripada kepala, tarik ke bawah, jadi yang dikenakan air tu pada bahagian yang sepadan kepala. Kalau yang kena air tu bahagian yang keluar daripada sepadan kepala, walaupun dia rambut di kepala tapi rambut tu panjang, maka ditarik, maka bahagian yang kena air tu bahagian hujung rambut, maka yang tu tak sah, kan.
la yakhruju, mestilah bahagian yang kena air sapuan kepala tadi tu tidak keluar daripada sepadan kepala bil maddi, kalau ditarik bil maddi anhu, kalau ditarik kan. Fala kharaja bihi, kalau dengan tarik tu keluar anhu daripada sepadan kepala, minha min jihati nuzul minha ni jihati nuzul, kalau ditarik panjang ke bawah gitu, keluar daripada sepadan kepala, lam yakfi, maka tak sah basuhan. Hatta law kana mutaja'idan, sekalipun rambut orang tu keriting. Kalau tengok orang Afrika ada rambut afro, kembang gitu, jadi rambut dia keriting. Jadi kalau rambut keriting sekalipun, kalau basuh tu ujung rambut tak kena sampai ke bawah, bihaitsu law madda, kalau ditarik rambut tu, law madda, kalau ditarik, la kharaja an ra'sihi, anir ra'si, nescaya ujung sebahagian rambut tu akan terkeluar daripada sepadan kepala. Lam yakfi al-masha alaihi, maka tak sah basuhan pada ujung rambut tadi tu. Jadi nak pastikan kena, mestilah air tu sampai ke pangkal rambut, walaupun hanya setengah aja yang kena, atau sikit aja yang kena, atau satu helai rambut saja yang kena, sampai ke pangkal rambut tu kira dah sah lah. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kamu sekalian bi ru'usikum, pada kepala kamu, sapulah pada kepala kamu. Wa rawa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa ala amamatihi. Diriwayatkan bahawa Nabi dengan daripada riwayat Muslim bahawa Nabi SAW masaha, menyapu pada ubun bahagian depan ni, dan menyapu pada amamah, pada serban baginda. Waqtafa bimashil ba'd, dan berpada dengan menyapu sebahagian kepala tadi, fima dzikir, seperti yang telah disebut sebelum ini, li'annahu al-mafhum min al-mashi inda itlaqihi, sebab ia difahami daripada menyapu tadi tu, wamsahu tadi biru usikum tu boleh difahami ketika diucapkan perkataan wamsahu biru usikum tadi tu, maka fahamlah kita bahawa ia macam mana sapu pun kisah juga, berpada, walaupun pada hanya sebahagian sahaja, tidak semua kepala. Walam yakul ahadun biwujubi khususin nasiyah, tak ada satu pun ulama mengatakan wajib basuh tu khusus hanya pada bahagian umbun-umbun sahaja. Jadi sapuan itu khusus pada umbun-umbun, tak ada seorang pun kata macam tu. Wahia asy'arul ladzi bainan naz'ataini, umbun-umbun tu, nasiyah tu ialah bulu yang tumbuh atau rambut yang tumbuh antara naz'atain ni, tengkorak tepi ni lah, tepi umbun-umbun ni, tepi umbun-umbun ni, tengah ni nasiyah, tepi ni naz'atain. Wal iktifa biha yamna'u wujuba al-isti'ab. Jadi kalau berpada sapu sebahagian daripada kepala, dia menegah pengertian wajib keseluruhan. Tak adalah sampai wajib keseluruhan. Kalau dah sebahagian pun dah cukup berpada, tak adalah sampai wajib keseluruhan. Wa yamna'u wujuba taqdir birrubu', dan ia juga menghalang atau menegah daripada pengertian wajib menetapkan 1/4 daripada kepala, atau aksar, atau lebih daripada 1/4 kepala, suku kepala.
li'annaha dunahu, sebab dengan menyapu nasiah umbu-umbuan saja itu kurang daripada 1/4. Kurang daripada 1/4 atau berubah. Wal ba' bi ru'usikum idza dakhalat ala muta'addid kama fil ayah takunu litab'id. Jadi huruf ba bi ru'usikum itu bila masuk kepada bilangan yang berbilang-bilang seperti dalam ayat tadi itu, ia menunjukkan kepada sebahagian. Ataupun bila ba tu dakhalat ala ghairihi, kalau dia masuk pada selain daripada muta'addid, bilangan yang berbilang-bilang, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal yattawafu bil bil baitil atiq. Dia tidak berbilang dekat situ, satu bait saja, satu rumah sahaja. Jadi kalau selain daripada ba tu masuk kepada bilangan yang berbilang-bilang, takunu lil ilsaq, maka dia membawa pengertian keseluruhan. Jadi tawaf tu tadi mesti mengelilingi keseluruhan Kaabah, kalau difaham daripada ayat tadi. Wa yakfi ghasla ba'di ra'si, dan berpada ataupun sah basuh sebahagian kepala, basuh sebahagian kepala. Kalau dia tidak sapu tapi dia basuh, hukumnya sah, yakfi, li'annahu mashun wa ziyadatun, sebab dengan basuh tu dia meliputi maksud sapu, wa ziyadah, dan lebih, lebih kan, lebih daripada sapu lagi lah, lebih daripada sapu lagi. Wa wada'al yad alaihi bila maddi li husulil maqsud min usulil balal ilaihi. Wa yakfi, dan berpada ataupun sah dengan sekadar wada'al yad, meletakkan tangan di atas kepala tanpa melalukan tangan tadi tu, tanpa menggosok-gosokkan tangan tadi tu, pun yakfi, sah, sebab terhasilnya tujuan untuk menyampaikan lembapan balal, lembapan tadi tu kepada kepala tadi, kepada bahagian kepala, dengan syarat ada air lah, atau cukuplah air tu untuk sampai kepada bahagian rambut yang duduk dalam kawasan kepala. Kalau hanya di atas rambut saja, sedangkan bila ditarik rambut tu terjulur ke keluar daripada had kepala, terjulur ke muka contohnya, pangkal dia tu tak kena air, ujung yang terjulur ke muka tadi tu yang kena air, maka ketika itu tak sah lah, sebab dia bukan had kepala di situ, dia tidak masuk had kepala, ujung tu sampai keluar kepala. Kena pastikan bahagian yang kena air tu mesti bila ditarik dia tak keluar daripada had kepala. Walau qutiral ma'u ala ra'sihi, kalau dititikkan air di atas kepalanya, au tu'radu lil matar, didedahkan kepada hujan, wa illam yanwi al masah ajza'ahu 5 marrah, walaupun dia tidak meniatkan untuk menyapu kepala, tapi dia dedahkan supaya basah lah kepala dia tu, sebagai kesempurnaan wuduknya, maka sah, seperti yang telah lalu perbicaranya. Tapi kalau dia dedahkan kepala kepada hujan dengan niat untuk mandi, bukan sebab nak sempurnakan wuduknya tu, maka itu tak sah lah, sebab dia dah putus daripada maksud berwuduk. Wa yajzi'u mashat bibardin wa thaljin, dan sah sapuan dengan barat, frost, itulah macam air batu yang turun daripada langit itulah, macam salji, tapi dia besar-besar, dia kena tumbuhan, dia merosakkanlah tumbuhan yang lembut. Dan salji ni itulah salji lah yang lembut. Kalau barat ni frost tu dia keras, la yadhuban, yang tak cair. Kalau disapu pada anggota wuduk yajzi'u,
sah lima dzakarahu, maka sah wuduknya tu seperti hukum yang disebut di atas tu dah. Walau halaqa ra'sahu ba'da wudu'ihi, kalau dia cukur rambutnya tu selepas dia berwuduk, lam ya'ud al-masha, tak perlu dia ulang sapuan tadi tu. Jadi kalau dia sapu bahagian atas kepala, tak adalah air tu sampai ke kulit kepala. Lepas dia sapu tu, dia cukur rambut dia. Jadi bahagian kena air tadi tu dah hilang dah, kena cukur. Perlu tak dia wuduk semula? Jawapannya tidak perlu. Tidak perlu. Wuduknya tadi dah sah walaupun rambutnya dah terbang. Wallahu ta'ala a'lam.